apa salahnya kita mengambil kefahaman? Kalau tidak, rugilah ibadah kita hanya dilahirkan berdasarkan solat tetapi tidak ada kefahaman. Tazkirah yang kita buat tidak lama, tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan sedikit impak daripada apa yang ibadah kita buat. Kalau tidak, kita akan rugi sebab kita beribadah bi ghairi fahmin, dengan tanpa kefahaman. Saya menyeru dan mengajak, marilah duduk sekejap, kerana kita akan sambung solat tarawih kita sikit saja lagi. Sayang kalau seandainya kita solat 4 rakaat kemudian kita balik tu semata-mata tak mau dengar tazkirah, rugi sebenarnya. Kerana marilah kita dengar sekejap demi memahamkan kita bahawa kenapa kita menyambut Ramadan dan kenapa kita difardukan Allah Ta'ala dalam bulan ini. Kita tak nak jadi adat. Adatnya apa? Bila habis saja 4 rakaat ada saja tazkirah, maka kita belah beramai-ramai. Sayang sebenarnya, sebab kita balik di rumah belum tentu kita akan sambung, atau kalau kita sambung tanpa kefahaman, kan rugi benda tersebut. Kecuali kalau seandainya kita keluar itu kerana ada urusan lain. Tetapi kalau kita dah bertekad mari ke rumah Allah semata-mata untuk mendirikan solat, dengarlah sekejap. Sebab tujuan kita ibadah ni nak faham. Kalau sekadar buat macam adat, maka rugilah kita masuk Ramadan kemudian kita keluar dengan tidak ada kefahaman. Dan insya-Allah kita pun faham. Saya ni tazkirah lama tuan-tuan. Faham orang tak mau panjang, kita pun cuba pendekkan. Tetapi marilah duduk sekejap, kerana kita nak lepas ni kita lahirkan ibadah kita berdasarkan apa yang kita faham daripada tazkirah ini, insya-Allah. Sebab tu saya ulang balik ucapan Muaz bin Jabal ketika dia berkata kepada para sahabat yang duduk di sekitar dia, ijlis bina nu'minu sa'ah, duduklah sekejap agar kita dapat membicarakan tentang iman. Berapa ramai orang yang sembahyang tapi kosong dengan kefahaman. Esok kita nak puasa ni, berapa ramai yang puasa hanya kelaparan tapi tidak diasaskan atas nama kefahaman. Rugi demikian. Tiap-tiap tahun kita menjadi Ramadaniyun, menjadi kelompok yang menyambut Ramadan, tetapi tidak melahirkan Rabbani. Sebab itulah amal ibadah yang diterima di sisi Allah apabila mereka itu menjadi kelompok Rabbani. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir. Berapa ramai orang yang duduk tepi Nabi yang berjuang dengan Nabi adalah kelompok Rabbani. Jadi mari sekejap kita nak bina iman ni. Dah lama kita beribadah tapi iman tak terbina. Saya nak tanya tuan-tuan, semayang tadi tuan-tuan rasa macam mana? Makin dekat dengan Allah atau sekadar menunaikan adat? Ini yang kita nak perbetulkan balik. Jangan jadi adat. Rugi beribadah menjadi adat. Apa tanda jadi adat? Masa solat tadi kita angkat takbir, kita tak rasa pun kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah sanggup tutup pintu neraka, mengikat syaitan di musim ini dan buka pintu syurga semata-mata nak bagi tahu kepada hamba-hambanya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hamba Allah yang telah melampaui batas, janganlah rasa duka cita ataupun putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan ni bulan Allah nak pujuk hamba-hambanya agar balik kepadanya. Bulan ini Allah nak kita pulang semula kepadanya. Sebab tu Allah buktikan bersungguh-sungguh. Dia tutup pintu neraka, buka pintu syurga. Allah buat seumpama nak bagi tahu, marilah berduyun-duyun masuk ke pintu syurga. Pintu syurga yang ditawarkan kepada kita sempena bulan puasa ini apa dia tuan-tuan? Min babir rayyan, daripada pintu rayyan. La yadkhulu fiha atau la yadkhulu fihi illa as-saimun. Tak akan masuk daripada pintu rayyan ini melainkan mereka yang berpuasa. Cuba tuan-tuan bayangkan, Allah offer sesuatu yang menarik, tapi offer ini kita tidak akan faham dengan bacaan imam sebab kita bukan orang yang reti bahasa Arab. Saya yakin tazkirah ini tidak perlu pun kalau seandainya tuan-tuan boleh menghayati apa yang imam baca tadi. Kalau saya bertanya kepada tuan-tuan, apa yang imam baca tadi?
Orang-orang di Timur Tengah, mereka duduk di belakang imam menangis kerana apa? Memahami usikan Allah Subhanahu wa taala satu persatu daripada ayat yang dikumandangkan tadi. Ayat-ayat yang dibaca oleh imam tadi, kalau siapa belajar tentang bahasa Arab, mungkin dia faham. Tapi kita lihat kebanyakan orang Melayu, dia tidak ada kelebihan begitu, kerana sekolah tidak membuka peluang untuk belajar bahasa Arab secara profesional. Sudah tentu kita jauh daripada Al-Quran, maka kita mendengar bacaan dengan nilai kosong. Kita tak faham apa yang membaca. Sekurang-kurangnya tazkirah ini memberikan satu langkah untuk kita beriman kepada Allah di musim Ramadan ni, tuan-tuan. Kita nak mulakan hidup kita dengan niat yang betul, sebab kita nak bila esok masuk Ramadan, Allah sentiasa dekat dengan kita, tak menjauhkan diri daripada kita, kerana kita faham setiap ucapan kita, setiap puasa kita, selesai kita beribadah di waktu subuh, kita merasakan Allah sedang himpit kita, duduk tepi kita, dan kita berhak mengadu depan Allah, ya Allah, bagilah kekuatan kepada aku Ramadan ini, ya Allah. Aku sudah jauh daripadamu lama, ya Allah. Aku tak merasai kehadiranmu. Tolonglah di bulan yang penuh keberkatan ini, ya Allah. Yang syaitan kau ikat, ya Allah. Yang kau tutup pintu neraka, tanda kau sungguh-sungguh nak suruh aku masuk ke dalam pintu syurgamu, ya Allah. Ha anadha, inilah aku, ya Allah, yang betul-betul ingin kembali kepadamu, ya Allah, yang ingin betul-betul pulang kepadamu, ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, kerana selama ini aku lalai dan aku engkar kepadamu, ya Allah. Berilah peluang di bulan ini, ya Allah, aku sentiasa kembali kepadamu. Nak tanya, tahun lepas berapa ramai orang yang berdoa demikian? Berapa ramai yang bermunajat pada Allah? Berapa ramai yang terasa dirinya makin hampir dengan Allah? Tujuan Allah jadikan Ramadan ini, semoga umat, semoga penganut agamanya, semoga mereka menjadi hambanya, akan menghujungkan Ramadan mereka dengan la'allakum tattaqun. Allah offer di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang betul-betul Allah seru kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Directly Allah bercakap dengan kita. Berapa ramai yang buka Quran memahami ucapan ni? Berapa ramai yang rasa Allah sedang berdialog dengan dia? Wahai orang beriman. Siapa orang beriman? Kitalah. Allah panggil kita, hai Mamat, kamu yang beriman. Hai Karim, kamu yang beriman. Hai Dolah, kamu yang beriman. Difardukan kepada kamu berpuasa. Sebab apa? Mudah-mudahan keluarga kamu, orang Islam keseluruhannya, menjadi bertakwa pada Allah. Bila kita benar-benar bertakwa kepada Allah, datanglah apapun ancaman, pasti tidak akan diancam. Hari ini kita hanya berbicara tentang ancaman. Ada ancaman daripada Dajjal, ada ancaman daripada musuh-musuh Allah, tetapi kita tak boleh buat apa, sebab kita jauh daripada Allah. Kita hanya menyebut tentang ancaman dan kerosakan, tetapi kita tak tahu bahawa Allah sangat nakkan kita kembali kepadanya. Ingat semula kepadanya, bawa semula mesejnya, agar kita berjuang di jalan Allah, dan Allah tidak tinggalkan kita. Bacalah ayat yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha yang telah datang cerah, berlalunya malam, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kau. Allah sebut dengan perkataan mukhatab, perkataan kita. Dia cakap dengan kita, Allah tak akan tinggalkan kau, aku tak akan tinggalkan kau. Berapa ramai yang rasa bila membaca ayat itu Allah dekat dengan dia? Tak apa, meja ni boleh beli lain kalau patah entah. Kan? Berapa ramai yang rasa Allah dekat dengan dia? Berapa ramai malam ni bersemangat untuk menjadi Rabbani yang akan berjuang di dalam Allah? Atau berapa ramai yang hanya mendengar cerita-cerita akhir zaman, hanya menjadi hiburan? Hari ini banyak ustaz menceritakan peristiwa akhir zaman, tetapi peristiwa itu hanyalah menjadi suatu cerita yang suka didengar. Dajjal akan datang, Yaman akan terbitnya Dajjal, kemudian ada laluan Dajjal, Dajjal telah bina istana. Nak tanya, dah tahu Dajjal bina istana, kita di mana kedudukan semasa Dajjal membina istana itu? Adakah kita bermunajat pada Allah?
Allahu Akbar. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Aku tidak faham selama ni kau kasih kepadaku ya Allah. Aku tidak tahu pun Quran itu adalah surat cintamu ya Allah, yang kau pamerkan untuk aku agar aku mencintaimu ya Allah. Ya Allah, tolonglah kali ini, bagilah aku benar-benar menjadi hamba-Mu yang tidak lagi engkar kepadamu. Biarlah ibadah aku ya Allah menjadikan aku betul-betul dekat denganmu ya Allah. Kalau inilah yang berlaku musim Ramadan ini, percayalah di hujung Ramadan kita akan rindu untuk menunggu Ramadan akan datang. Kerana pesta ibadah ya Allah bekalkan ini, kita betul-betul bermunajat kepada Allah, minta redha daripada Allah, takut kita terkeluar daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah tuan-tuan, Ramadan kali ini kita basekan kefahaman menjadi teras kita. Sebab kita akan memimpin keluarga kita. Umar Al-Khattab berkata, tafaqahu qabla an tasawwadu. Faham dulu sebelum kamu memimpin. Berapa ramai yang ada isteri tapi tak boleh pimpin isterinya kerana dia tidak ada kefahaman. Berapa ramai yang ada keluarga tak tahu macam mana nak mendidik anak-anak. Hanya berdoa, bahkan doa itu pun kosong tanpa menyedari kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, start malam ni kita betulkan semula niat kita bahawa aku masuk Ramadan kali ini, aku nak betul-betul daripada pagi esok aku dah ingat Allah Subhanahu wa taala. Bimbinglah aku ya Allah, janganlah kau tinggalkan aku ya Allah. Biarlah aku menjadi hamba-Mu ya Allah. Biarlah aku hari ini akan makin dekat dengan-Mu ya Allah, dan tidak akan meninggalkan-Mu ya Allah, kerana Kau tidak pernah meninggalkan aku. Berapa ramai yang menangis di malam ini untuk memastikan dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya suruh dengar tazkirah, kerana kalau tidak ibadah kita jadi biasa. Keluar daripada masjid habis 4 rakaat, keluar pergi mana? Sekadar nak makan dan minum yang boleh ditangguhkan sebentar lagi. Tuan-tuan ingat saya tak minum lepas daripada solat tarawih ni tuan-tuan. Saya dah berjanji untuk jumpa dengan kawan. Memang kita ada moreh tuan-tuan, tapi biar hati kita dekat dengan Allah dulu. Lepas tu barulah mencari moreh dan sebagainya, berhubung silaturahim dengan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan tuan-tuan Ramadan kali ini bukan sia-sia. Masuklah dalam solat. Kalau seandainya tuan-tuan tidak faham imam baca apa, cuba tanya imam baca surah apa, agar kita boleh buka, follow maknanya satu-satu. Biar kita tengok, oh ini maknanya. Ya Allah, terima kasih ya Allah kerana Kau berbicara dengan aku. Ya Allah, terima kasih ya Allah kerana Kau bagi petunjuk kepada aku. Semua ayat yang Allah Ta'ala turun adalah merupakan surat cinta. Surat cinta Allah ya Allah beri kepada hamba-hambanya. Cuba buka Al-Quran. Semua perkataan dalam Quran bercakap tentang kita. Semua perkataan dalam Quran memberikan panduan kepada kita. Infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Keluarlah kamu berjuang, sama ada dalam keadaan ringan ataupun payah. Berjihadlah kamu semua dengan harta kamu dan jiwa kamu di jalan Allah. Kalau ayat itu dibaca tapi tidak dipahami, seruan Allah Ta'ala jadi kosong. Kita tak faham apa yang Allah perintahkan kepada kita. Saya menasihati diri saya, baca Quran dengan faham. Kita nak berdialog dengan Allah, jangan Allah kita jauhi diri daripadanya, kerana Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah tak kata radu anillah, Allah kata radhiyallahu anhum. Allah cuba tunjukkan redanya dahulu kepada kita. Tiba-tiba kita tak redha dengan Allah. Bila kita tak tahu pun Allah kata apa. Kan dah rugi menjadi orang yang beribadah tapi kosong nilainya. Inilah yang disebut kam min sa'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa ramai orang berpuasa, puasanya tidak tinggal hanyalah melainkan lapar dan dahaga saja. Sebab tu kita di Ustaz Pro tuan-tuan berusaha nak bagi faham yang ni ya. Kita tak nak orang tak faham agama. Orang kuat beragama hari ini tetapi mereka kosong daripada kefahaman. Ustaz Pro memang dibuat khusus untuk bagi orang awam faham agama. Tapi kami macam biasalah tuan-tuan, kami tak ada kekuatan kewangan, jadi kami buat pelan-pelan. Tak apa tuan-tuan, jangan takut. Ustaz Pro dengan bantuan ke tidak bantuan ke, kita mengharapkan Allah Ta'ala melihat kerja buat kita. Saya boleh berkata depan Allah, Allahumma syhad inni qad ballaghtu risalatak. Ya Allah,
aku telah cuba menyampaikan risalah ini. Mungkin kekurangan aku adalah tak ada siapa nak membantu dari segi kewangan. Tak apa ya Allah, aku tahu kau akan gerakkan hati-hati mereka untuk menyebabkan benda ini jadi ya Allah. Tapi kami tak berhenti untuk fahamkan umat, kerana dengan kefahaman saja orang tak akan bergaduh. Dengan kefahaman saja mereka tak akan salah menafsirkan Quran. Dengan kefahaman saja mereka tidak akan mengambil benda remeh-temeh untuk dijadikan pegangan mereka. Dengan kefahaman saja mereka tak akan pertikaikan kenapa kita buat 8, kenapa kita tak laksanakan 20 rakaat. Ini benda yang saya perjuangkan tuan-tuan. Marilah bersama fahamilah Quran, fahamilah bahasa Arab, belajarlah tuan-tuan, kerana lebih baik memahami bahasa Arab daripada sibuk memahami bahasa lain. Orang ada kehendak dan willingness nak faham bahasa Korea tuan-tuan. Hanya ni saya nak faham bahasa Korea. Sebab apa? Nak mengambil budaya Korea. Tapi umat Islam sendiri kurang kefahaman bahasa Arab. Saya ulang, tak jadi salah kalau tak faham bahasa Arab. Sekurang-kurangnya memahami Quran. Mari tuan-tuan, musim Ramadan ni buka Quran dengan terjemahan, tengok maknanya. Cari ayat yang berkaitan dengan kita. Cari ayat-ayat cinta Allah yang menyebabkan bila kita tengok tu, kita tak rasa Allah meninggalkan kita. Kita akan rasa Allah berjanji akan jaga kita siang dan malam. Allah akan pertahankan kita dengan apa yang jadi. Dan Allah janji, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami muliakan anak Adam. Makna Allah kata kat kita, hang aku muliakan, kami akan jaga hang, kerajaan kami. Bila sebut kami kerajaan Allah Ta'ala akan jaga kita di mana jua kita berada, sama ada di daratan dan di lautan. Itulah yang Allah janji. Kenapa tak bangga dengan janji Allah? Satu saja, sebab tidak faham. Marilah bermula dengan kefahaman tuan-tuan. Sepatut malam ni saya tak speak tuan-tuan. Ni malam pertama, habis suara aku untuk Ramadan akan datang ni tuan-tuan. Tapi sebab memandangkan ini tempat pertama yang saya jatuh cinta tuan-tuan, daripada surah Panah sampai masjid ni siap tuan-tuan, kita berjuang untuk pastikan kefahaman agar orang datang ke sini jiwanya segar bugar, keluar daripada masjid ini dia bersungguh-sungguh mencintai Allah. Dan dialah bukan berkata bila Dajjal datang aku lari, dia akan berkata bila Dajjal datang akulah tentera Imam Mahdi. Dengan kefahaman yang ada pada aku akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan kita semua menjadi orang itu insya-Allah. Jawapan dia amin ya rabbal alamin. Cuba biasakan diri bila orang doa untuk kita, sebut amin ya rabbal alamin. Saya doakan kita semua menjadi tentera-tentera Imam Mahdi. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan kalian kaum muslimah mempertahankan iman dengan keimanan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Kuatkan lafaz ini agar jiwa kita terkeluar daripada kefasikan, keburukan yang selalu menghiasi diri kita. Ayo kekalkan istiqamah sampai 30 hari. Kita betul-betul mencintai Allah sampai ke penghujung. Kita minta Allah redha pada kita. Jangan tinggalkan kita. Biar kita terus istiqamah dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar tu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat dan kebaikan. Saya pergi mana pun tuan-tuan sempena Ramadan, berinfak dan bersedekahlah. Saya offer pada tuan-tuan untuk bersedekah dan infak bagi kita menyiapkan Ustaz Pro. Kita nak sebarkan seluruh benda ini secara percuma. Dengan sumbangan tuan-tuan inilah yang boleh kita buat. Ada pamphlet tuan-tuan yang tuan-tuan boleh buat balik. Kalau tuan-tuan nak bantu Ustaz Pro secara bulanan, ataupun tuan-tuan boleh saja masuk dalam tabung tu dan boleh scan QR code demi melihat Islam pergi jauh. Ini bukan minta sedekah, ini minta infak agar Islam boleh naik. Macam seorang sahabat bertemu dengan Nabi membawa seekor unta yang dicucuk hidungnya. Dia kata pada Rasulullah, hadhihi fi sabilillah, ini untuk fi sabilillah wahai Rasulullah. Nabi kata Allah akan gantikan unta ini lebih daripada ini di hari akhir esok dengan unta yang juga dicucuk hidungnya untuk kamu. Tanda berjuang untuk memberikan Islam naik adalah satu keperluan. Bukan kita minta sebab kita nak cari sedekah, sebab kita tak cukup duit. Tapi kita tak cukup duit kerana kita tak cukup duit untuk melakukan perubahan pada Islam. Bantu kami untuk masukkan ustaz, bantu kami untuk membuat supaya dan orang boleh tengok app tersebut. Jadi boleh tengok arah kiblat, boleh tengok jarak musafir, boleh ada soal jawab.
tolong kami tuan-tuan, insya-Allah kami akan tolong balik. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tolonglah agama Allah, Allah akan bantu balik memudahkan urusan kita dan memperkukuhkan jalan kita di sisi Allah. Cukup sekadar tu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat. Siru ala barakatillah. Jangan lupa niat sebulan Ramadan sebab takut lupa, dan niat juga hari-hari insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.